Wah, bangun wah. Dah pukul 6.30. Ikut pakcik pergi Nuri. Ya, pakcik. Wawa dah siap dah ni. Kejap lagi Wawa keluar. Baiklah. Apa kabar orang kampung? Lama sudah tak berjumpa. Minta-minta semuanya di dalam sihat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Minggu ni Wawa berada di Kampung Jawa, Hulu Langat. Sekarang ni dah pukul 6.30 pagi. Wawa nak ikut Pakcik Barom pergi menoreh. Pakcik Barom antara pekebun kecil getah di Kampung Jawa, Hulu Langat ni. Ini antara rutin hariannya sebagai pekebun kecil. Pagi ini, saya temankan Pakcik Barom nak belajar macam mana nak toreh getah. Kata Pakcik Barom, biasanya dia ambil masa tak sampai seminit untuk toreh sebatang pokok. Tapi selalunya secara purata dalam berapa pokok? 500 pokok maksimum. Sehari 300 lah. 70% daripada penduduk Kampung Jawa ini adalah pekebun kecil getah macam Pakcik Barom dan rakan-rakannya ini. Mereka dibantu pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah atau RISDA, salah satu agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW. Saya pesara kerajaan. Mula menceburi bidang tanaman semula getah RISDA ni lebih kurang 5 tahun lah. Pokok pun tahun ni kena toreh ya. Telah pergi kursus di pusat latihan RISDA lebih kurang 5 kali lah. Dan saya rasa dari pengalaman saya dan juga pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang menoreh tu, RISDA ni dapat membantulah untuk meningkatkan ekonomi lah. Banyak yang dilaksanakan RISDA di sini bukan saja bagi hikmat nasihat untuk galakkan pekebun kecil getah di Kampung Jawa ini amalkan amalan pertanian baik untuk dapat hasil yang maksimum, malah bantuan keperluan kebun seperti subsidi baja, ubat rangsangan dan peralatan menoreh juga diberi. Semuanya untuk bantu tingkatkan pendapatan pekebun kecil getah yang sering dikaitkan hidup susah. Sudah bagi macam-macam baja. Macam satu pusingan dia bagi RM400. Dulu sebelum kebun abang kerja dulu kerja kilang tak. Dah bagi dia ada semangat tadi untuk sudah bagi anak-anak Melayu serta apa ni untuk memajukan hidup orang susah. Macam abang tak. Abang ni bukan ada pencen, kerja sendiri umur dah 60 lebih. Kalau sudah tak bantu getah siapa nak apa ni? Siapa nak bantu, nak beli baja tak kita beli, makan susah. Kata pakcik-pakcik ini, antara amalan pertanian baik yang ditekankan RISDA ialah penyelenggaraan tanaman, termasuk pembajaan yang betul untuk pokok-pokok ini. Tengoklah kebun getah Ustaz Talib ini. Walaupun pokoknya dah berusia 23 tahun, ia masih keluarkan hasil yang memuaskan. Kata Ustaz Talib, kalau nak dapat 100 atau 200 ringgit sehari tu masih bolehlah. Itu pun dia cuma toreh setengah saja daripada 1.6 hektar luas sebenar kebunnya ini. Kalau toreh semua, tentulah lebih lagi. Banyak perbezaan. Kalau dulu, nombor satu, jalan tak ada. Yang kedua, pembajaan ni pun kurang. Tak ada subsidi ni tak ada. Macam apa ni, galakkan pun tak ada. Jadi harapkan pokok itu je lah kita toreh. Kerana pendapatan tu tak seberapa lah. Sekarang pun tengok sistem lah. Kalau kita ada pembajaan, ada galak susu atau okey. Semenjak dapat bantuan ni kita macam dulu masa menoreh tu pendapatan meningkat lah. Adalah ringan sikit. Taklah kita semua sendiri kan. Jadi bantuan tu menambahkan lagi pendapatan kita.
Untuk pastikan hasil maksimum, para pegawai Risda sering turun ke Kampung Jawa ini memantau aktiviti penanaman, penyelenggaraan mahupun torehan. Saya ikut pasang telinga bila para pekebun kecil ini rancak bercerita pada Ketua Pengarah Risda, Datuk Wan Muhammad Zuki, yang ikut serta ke Kampung Jawa kali ini. Sekarang ni kita ubah sikit pendekatan kita. Kita pergi kat dia orang. Kita mengenalkan adik-adik kita melalui ataupun ilmu pertanian ni, khususnya dalam konteks getah ni, kepada mereka melalui program-program sarapan pagi bersama mereka, program turun padang, kita aturkan program gerakan membaja, gerakan ransangan dan berbagai-bagai lagi ni. Jadi dia tak semesti pergi ke pejabat kita atau di tempat kita untuk dapat ilmu pengetahuan. Pegawai-pegawai kita datang ke mereka. Di samping itulah saya kata dari segi mereka menerima berbagai insentif tadi, dan lebihan kalau ada kita pulangkan pada mereka. Kita sekarang ni keseluruhannya kita bagi Semenanjung, kita bagi bantuan sekitar 9,230 sehektar. Di Sabah 14,000 dan Sarawak 13,500. Besar tu. Jadi inilah hasrat kita supaya jumlah itu dapat digunakan sepenuhnya meningkatkan hasil pempunci kita dan pendapatan mereka. Kata Datuk Wan, kalau tahun lalu Risda berjaya laksanakan program gerakan membaca, tahun ini mereka nak tumpu pula pada kempen ransangan pokok. Sapuan ransangan ini untuk galakkan pengeluaran susu getah sekaligus tingkatkan produktiviti. Satu lagi yang kita nak tekan, Wawa, kita nak jadikan penanaman semula ni satu kaedah usaha kesawanan. Saya selalu ada berkata, kalau orang menanam cili, kita kata usahawan cili. Kalau kita tanam kelapa, usahawan kelapa. Mengapa tidak? Orang menanam kelapa, menanam getah ni adalah usahawan getah. Apabila dia menerima konsep itu, maknanya dia kena jaga dari segi mutu, dari segi costingnya, dari segi produktiviti yang dihasilkan supaya berkualiti dan boleh dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi. Ini semua yang harus mereka tekankan. Jadi Risda nak ketengahkan satu konsep baru, menganggap mereka yang menyertai program tanam semula ini adalah sebagai usahawan getah. Kita mahu melihat tidak hanya dalam melibatkan diri sebagai penoreh getah, tetapi aktiviti-aktiviti lain. Pemasaran getah contohnya, aktiviti-aktiviti iliran daripada getah dan berbagai lagi lah. Bagi pekebun kecil yang nak tanam semula macam Pak Cik Sot ni, mereka dah tak payah tunggu lama untuk dapat kelulusan. Semuanya dah boleh dibuat secara online. Kalau dulu kena tunggu sampai setahun, sekarang dalam tempoh 24 jam dah boleh dapat keputusannya. Sistem TS online ini dibangunkan Risda supaya pekebun kecil boleh buat permohonan bila-bila masa dan di mana saja di negara ini. Selepas ini, Apa kabar orang? Apa kabar orang? selesai belajar toreh getah, saya berpeluang ikut para pegawai Risda bersarapan dengan anak-anak pekebun kecil yang jadi ahli kelab Generasi Muda Risda atau KGMR. Dengan cerita program bersarapan dengan ahli kelab KGMR ini dah jadi amalan Risda setiap bulan. Pertemuan secara santai ini untuk eratkan silaturahim antara ahli kelab dan Risda. Sejak mewujudkan kelab Generasi Muda Risda ni, banyak aktiviti-aktiviti lah yang Risda dibuat untuk anak-anak muda untuk merapatkan perhubungan antara generasi muda dengan pegawai-pegawai Risda ni, tahu apa itu Risda dan tujuan Risda untuk mewujud kelab Generasi Muda Risda. Dari aktiviti ni kita anggapkan macam program memancing, ataupun kita pergi ke permainan futsal, dan ada kenduri kendara kita mewujudkan generasi muda ni menolong pada orang kampung dan merapatkan untuk pekebun kecil lah. Generasi muda sekarang ni tak tahu apa itu Risda. Itu yang kita nak merapatkan untuk generasi muda pada kita ni. Dia tahu apa itu Risda. Perkataan Risda tu dia tahu bukan semata untuk bagi bantuan tanam semula, dan kita tahu anak muda ni dia nampak apa orang kata Risda tu bagi bantuan tu, dia tahu. Itu yang tujuan utama kita lah. Bukan untuk mak bapak dia orang je. Untuk anak-anak muda, anak-anak dia orang tu tahu apa itu Risda. Dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kami semualah.
dan juga mengenal Risda. Dulu macam dulu kita orang tak tahu apa Risda buat, sekarang kita orang dah tahulah apa fungsi Risda dekat Malaysia ni. Memang kalau difikirkan kita selalu kaitkan Risda dengan getah saja. Tapi rupa-rupanya ada banyak lagi yang dibuat Risda untuk kesejahteraan bukan saja pekebun kecil, malah keluarga mereka. Dah datang ke Kampung Jawa ini barulah saya tahu ada macam-macam projek aktiviti ekonomi tambahan AET yang dilaksanakan Risda. Antaranya kolam ikan tilapia milik Abang Jaman seluas 1/2 ekar yang dikelilingi kebun getah ini. Antara ikan yang diternak Abang Jaman, tilapia merah dan haruan. Abang Jaman buka kolam ini dengan bantuan modal RM10,000 daripada Risda. Sekarang dia dah boleh dapat pendapatan tambahan purata RM800 sebulan. Saya difahamkan AET ini salah satu cara Risda untuk capai sasaran pendapatan lebih RM2,500 sebulan menjelang 2015 dan RM4,000 pada tahun 2020 dalam kalangan masyarakat luar bandar. Ia supaya mereka tidak bergantung kepada hasil getah semata-mata. Jadi kalau kita berhajat untuk mencapai pendapatan sedemikian rupa, kita harus gerakkan juga aktiviti-aktiviti sampingan. Dan Risda alhamdulillah ada sebuah dana yang dinamakan tabung sosio-ekonomi yang boleh kita gunakan membantu pengunci kita untuk mengusahakan aktiviti kesewanan melalui sokongan dan bantuan yang Risda beri pada mereka seawal 2-3 tahun lepas dengan bantuan RM10,000. Saya kata ini berkembang maju. Dan Risda akan terus menyokong aktiviti seumpama ini kerana ia menyumbang kepada hasrat kita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pengungsil. Pendapatan mereka telah boleh berjana antara RM10 hingga RM20,000 sebulan. So ini sesuatu yang membanggakan dan ini saya percaya seiring dengan dasar negara, dasar kerajaan kita untuk melihat masyarakat luar bandar kita mempunyai pendapatan yang baik. Bersyukur terima bantuan AET ini, Kak Nura yang mengusahakan kuih tradisional secara sejuk beku. Masa saya datang, kilangnya tengah sibuk siapkan tempahan kuih bom untuk sebuah syarikat penerbangan tempatan. Kata Kak Nura, sebelum dibantu Risda, hidupnya sangat susah. Saya asalnya memang kata orang susah, kan kais pagi makan pagi macam tu ya. Lepas tu anak masa tu dah 3 orang, kerja tetap tak ada kan. Jadi masa tu cuma berbekalkan pengalaman dengan usaha saya lah untuk bagi anak makan kan. Jadi dari itulah, dari mula kata orang, asal saya goreng tu je. Goreng kacang tanah, sekilo, saya goreng. Bungkus dalam sok khabar. Lepas tu saya jual pergi sekolah kan untuk besarkan anak-anak. Jadi disebabkan kesempitan hidup tu lah. Saya rebut peluang ni. Saya kata orang tak nak toleh belakang, saya tak nak susah. Saya nak wariskan kesenangan untuk anak saya. Bukan kesusahan yang mana saya alami lah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, kata orang saya mula dari bawah. Daripada zero. Saya tak ada modal pun. Kita masalah awal tu memang tak ada modal. Selepas saya dibagi modal, dibagi peluang untuk berniaga, jadi saya tak sia-siakanlah. Melihat dia gigih dan ada potensi dalam perniagaan, Risda bagi bantuan awal RM10,000 sebelum ditambah kepada beberapa lagi kemudahan pinjaman kemudiannya. Antaranya melalui skim bantuan pelbagai, tabung sosial Risda dan tabung pembangunan sosial ekonomi pekebun kecil. Sekarang Kak Nura dah mampu ada kilang sendiri dengan 13 pekerja terdiri daripada ahli-ahli kelab generasi muda Risda. Wanita gigih ini turut membantu ekonomi orang-orang di sekitarnya dengan mengupah mereka bekerja dari rumah.